Salam sejahtera adik-adik, kita berjumpa sekali lagi dalam video Cikgu pada kali ini. Bagaimana untuk menjawab soalan sekarang ini, oke? Oke, kita tanpa membuang masa, Cikgu teruskan. Radas di atas digunakan untuk menguji satu konsep sains. Kedua-dua bekas diperbuat daripada kaca yang kedap udara. Oke, kalau kita tengok di sini ada tumbuhan dalam pasu dan di sini ada katak. Kedua-dua tumbuhan diletak dalam bekas kaca, katak juga diletak dalam bekas kaca yang kedap udara. Kedap udara maksudnya udara tidak boleh masuk, dan di sini katak diberi lalat untuk makanan katak, dan di sini ada saluran yang membolehkan udara di sini mengalir ke bekas ini, dan juga pada masa yang sama udara yang berada di bekas ini mengalir ke bekas ini. Oke, ada difahamkan? Oke, kita teruskan. Kita pergi yang pertama, yaitu pemboleh ubah dimalarkan. Maksudnya apa yang sama? Oke, kita tengok di sini. Radas di atas digunakan untuk menguji satu konsep sains. Kedua-dua bekas diperbuat daripada kaca yang kedap udara. Mungkin adik-adik akan terpikir, apa yang sama di sini adalah ini bekas. Ini kaca, ini pun kaca, jadi jenis bekas. Bagaimanapun sebenarnya bekas ini tidak penting dalam eksperimen ini, sebab tujuannya adalah untuk membolehkan kita melihat apa yang berlaku di dalam bekas inilah. Oke, kalau Cikgu lah apa pemboleh ubah yang dimalarkan, maksudnya yang sama saja adalah tempat penyiasatan. Maksudnya kedua-dua ini, yaitu bekas yang mengandungi tumbuhan dengan bekas yang mengandungi katak ini, diletakkan dalam satu tempat, mungkin di padang kah begitu, atau di tepi bangunan, di bawah pokok. Oke, jadi tempat penyiasatan. Kalau adik-adik jawab jenis bekas, betul, tapi sebenarnya tidak penting lah, tidak penting. Oke, sebab kalau satu ganti dengan kaca, satu dengan plastik, akan memberikan hasil eksperimen, hasil penyiasatan yang sama juga. Jadi bermana jenis bekas tidak memberi kesan kepada hasil eksperimen. Jadi kita padam yang ini. Oke, tempat penyiasatan. Kemudian kita pergi yang kedua, pemboleh ubah dimanipulasi. Dimanipulasi maksudnya apa yang berlainan, apa yang diubah, apa yang berlainan. Oke, ini terang sangatlah. Di sini tumbuhan, sini hewan. Jadi itu yang tidak sama. Cara tulis tidak boleh cakap pula apa yang dimanipulasi, yang berlainan kita jawab tumbuhan dan katak, tidak boleh begitu. So, kita tulis jenis hidupan. Oke, jenis hidupan. Apa yang berlainan? Jenis hidupan. Kemudian kita pergi yang ketiga, apa yang hendak diperhati. Oke, tumbuhan dan katak dibiarkan dalam lebih kurang beberapa hari. Jadi apa yang kita mau perhati, keadaan kedua-dua ini, keadaan kedua-dua tumbuhan dengan katak. Itu yang kita mau tengok, apa yang berlaku, apa terjadi kepada mereka. Oke, so kita tulis keadaan tumbuhan dan katak. Begitu. Oke, keadaan tumbuhan dan katak. Ataupun boleh juga keadaan hidupan. Itu yang kita mau tengok, apa yang berlaku kepada tumbuhan katak, apa yang berlaku kepada hidupan tersebut. Oke, tujuan eksperimen kita semua tahu, untuk menyiasat hubungan antara apa? Antara pemboleh ubah dimanipulasi, yaitu jenis hidupan. Oke, jenis hidupan, dan pemboleh ubah bergerak balas, yaitu keadaan tumbuhan dan katak. Oke, tuh, untuk melihat hubungan antara pemboleh ubah dimanipulasi PDM, oke, yaitu jenis hidupan, dan pemboleh ubah bergerak balas PBG, pemboleh ubah bergerak balas, yaitu yang ini. Oke, so Cikgu tulis keadaan tumbuhan dan katak, gitu. So apa tujuan eksperimen? Untuk menyiasat hubungan antara jenis hidupan dan keadaan tumbuhan dan katak. Oke, keadaan hidupan pun boleh juga. Itu saja. Kita teruskan, apa pemerhatian? Apa yang kita boleh nampak? Apa yang kita jangka nampak berlaku dalam penyiasatan ini. Oke?
Selepas beberapa hari, baik kita nampak. Jawabannya, tumbuhan ini masih hidup, katak pun masih hidup. Itu yang kita mau bagi tahu lah. Tumbuhan masih hidup, katak juga masih hidup. Nanti coba akan bagi tahu ini tajuk apa sebenarnya, oke? So, kita tulis apa pemerhatian? Tumbuhan dan katak masih hidup. Kenapa hidup? Nanti cikgu terangkan selepas nih. Oke? Tidak boleh tulis tumbuhan masih hidup, katak mati, atau katak masih hidup, tumbuhan mati, layu. Bukan begitu. Oke? Kedua-duanya masih hidup. Inference, sebab kenapa tumbuhan dan katak masih hidup? Sebab tumbuhan, tumbuhan membebaskan gas oksigen. Sebab tumbuhan membebaskan oksigen semasa fotosintesis untuk katak, manakala katak pula membebaskan gas karbon dioksida semasa pernafasan. Untuk tumbuhan. Nah, begitu. Jadi tengok, tumbuhan dan katak masih hidup. Kenapa tumbuhan katak masih hidup? Sebab semasa proses fotosintesis tumbuhan ini akan membebaskan gas oksigen. Gas oksigen akan mengalir ke sini dan digunakan oleh katak ini, hewan. Pada masa yang sama, katak ini juga akan bernafas. Jadi semasa pernafasan, dia akan membebaskan gas karbon dioksida untuk digunakan oleh tumbuhan bagi tujuan fotosintesis. Jadi, tumbuhan ambil gas karbon dioksida, bebaskan oksigen, katak pula ambil oksigen dan bebaskan gas karbon dioksida. Dan ini membolehkan kedua-duanya masih hidup. Selepas beberapa hari. Jadi itulah sebab tumbuhan membebaskan gas oksigen semasa fotosintesis untuk katak, manakala katak pula membebaskan gas karbon dioksida semasa pernafasan untuk tumbuhan. Ini ada dalam buku teks tahun 4. Kalau kita tengok sini, buku teks tahun 4 Semakan 2017, muka surat 26-27. Tengok. Proses pernafasan manusia. Di sini dia ada sebut, semasa di peparu, proses pertukaran gas berlaku. Oksigen akan masuk ke dalam peparu, manakala gas karbon dioksida pula akan keluar dari peparu. Tengok. Jadi bermana semasa pernafasan hewan atau manusia, gas karbon dioksida akan dibebaskan dari peparu. Oksigen saja yang diambil. Ini manakala tumbuhan pula, semasa proses fotosintesis. Coba kita tengok ini. Semasa proses fotosintesis, klorofil menyerap cahaya matahari dan menukarkan air serta gas atau karbon dioksida kepada glukosa dan oksigen. Tengok, oksigen, dia akan bebaskan oksigen semasa proses fotosintesis. Ini ada di sini tuh. Gas yang dibebaskan melalui daun ke udara, yaitu gas oksigen. Kita balik tadi. Jadi, nyatakan hipotesis hubungan yang boleh dibuat dalam pernyataannya. Jadi kita bagi tahu saja yang seperti inilah, bagi tahu saja seperti yang ini. Kita cakap tumbuhan membebaskan gas oksigen semasa proses fotosintesis, manakala hewan pula membebaskan gas karbon dioksida semasa pernafasan. Tengok.
menyatakan hipotesis hubungan yang boleh dibuat dalam penyataan tumbuhan membebaskan gas oksigen semasa proses fotosintesis, manakala hewan pula membebaskan gas karbon dioksida semasa pernafasan. Oke? Yang ini mungkin ada terpikir tentang cara membuat hipotesis, yaitu semakin. Yang ini tiada corak bertambah, berkurang, meningkat, menurun, tiada corak. Jadi bila tiada corak, meningkatkah, bertambah, menurun, berkurang, maka tidak dapat digunakan teknik menjawab hipotesis, yaitu semakin, tidak boleh. Oke, ingat tuh. Oke, asal kita dapat nih, yaitu hipotesis begini, bermana ini kita boleh gunakan untuk kalau adik tidak tahu bagaimana untuk menjawab kesimpulan, bermana ini boleh digunakan untuk menjawab kesimpulan pula. Tengok, senang kan? Semua ada dalam buku teks. Adik-adik perlu berpikir saja. Oke? So, setakat itu saja. Kalau adik-adik ada pertanyaan lebih lanjut tentang soalan ini, ataupun adik-adik ada jawaban yang mungkin adik pikir betul atau muskil, adik-adik boleh tulis di ruang di bawah video ini dan Cikgu akan respon. Oke? Jangan lupa share video ini, jangan lupa klik, kalau boleh beri komen, dan juga subscribe. Oke? Free juga, tiada bayaran apa-apa. So, itu saja. Semoga adik-adik semua baik-baik saja dalam situasi sekarang ini. Semoga masa depan adik-adik akan lebih terjamin dengan adanya pelajaran yang lebih bagus. Oke? Jadi itu saja. Sekian dan terima kasih.